Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung lagi kita pada pembacaan kitab Bahrul Mazi. Iaitu pada yang lalu kita sampai pada masalah bab 111. Babu ma jaa anin nabi sallallahu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam iza arada al hajata ab'ada fil mazhab. Ini Nabi menjauhkan diri ya. Bab yang telah datang ia pada hadis bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak qada hajat, jauh ia pada tempat perginya. Ketahuilah sekiranya ya saudaraku adalah setengah daripada adab qada hajat itu ialah pergi jauh daripada orang. Maka lihat kumpulan adab-adabnya dalam masalah 113. Ini bab adab-adab qada hajat. Baik, sambung bacaan kita hadisnya. Anil Mughirati ni Syu'bata qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajatahu fa ab'ada fil mazhabi. Hasan lagi sahih daripada Mughirah bin Syu'bah katanya adalah aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar musafir. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hajatnya, maka jauh ia pada tempat pergi. Fil mazhab ni tempat pergi ya. Nabi pun pergi jauh. Dalam masalah ini menyebutkan berak kencing jauh-jauh. Dan hadisnya adalah berak kencing pergi jauh dari orang itu telah dikeluarkan oleh Tirmizi. Akan hadisnya demikian bunyinya yang seperti di atas lah. Dia baca, dia ulang balik semula ni. Di sampai sini diulang balik semula. Kita masuk pada huraian. Kata Abu Isa, dan hadis pada bab ini ada datang riwayat daripada Abdul Rahman bin Abi Khirat dan Abi Qatadah dan Jabir bin dan Yahya bin Ubaid daripada bapanya dan Abi Musa dan Ibnu Abbas dan Bilal bin Al-Haras. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Ini periwayat hadis ni. Dan diriwayat orang daripada Nabi SAW bahawasanya adalah ia berulang bagi kencingnya akan satu tempat sebagai berulang satu rumah. Okey, ini ayat ni meningkan kepala ni. Okey, 112. Berak kencing jauh-jauh dan hukumnya. Dengan hadis didang di dalam masalah 111, ayat zahirlah hukum berak kencing jauh-jauh sunat jua. Sebagai kata ulama, supaya tiada terpandang kepada orang akan aurat istimewa pada berak itu, bertambah hajat jauh dan terlindung daripada mata orang jikalau di tengah-tengah lawas dan orang pun ada. Adapun jikalau seorang diri, maka apalah berhajat kepada demikian itu. Buang-buang tengah jalan ni kan tak ada adab langsung kan. Seperti masalah yang lalu disebut orang yang buang bersepah-sepah tu macam apa lah. Okey, sambung. Memang tak ada iman katanya. 113. Masalah kencing berak dan kumpulan adabnya. Adalah adab kencing berak itu amat banyaknya, maka dapatlah diingat sebagai yang disebutkan ini. Pertama, hendaklah pergi jauh daripada orang, kerana yang demikian itu sabit daripada membuat akan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, biarlah berlindung diri daripada mata orang dengan rumpun-rumpun atau balik tunggul dan lain-lain. Lindung dengan tunggul ataupun benda yang rumpun-rumpun. Kemudian mengucap Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, seperti dalam masalah 50. Keempat, jangan mengangkat kain dari jauh, dah angkat, awal-awal dah angkat. Bahkan maulah kemudian dari bersampai ke tempat qada hajat dan hendak duduk. Nak duduk baru angkat kain. Sebelum menyingkap, yang kelima, sebelum menyingkap kain hendak pandang kiri dan kanan, barangkali ada orang. Tengok dulu, jangan buang terus. 6. Menutup kepala dengan apa-apa kain. 7. Jangan bercakap-cakap waktu kencing dan berak itu. 8. Jangan istinja dengan kanan. Jangan istinja dengan tangan kanan. Pegang pun tak boleh. Sebenarnya hukumnya makruh. 9. Sental tangan ke tanah atau lumur basuh tanah kemudian daripada membasuh berak. Ini tangan tu gosok kat tanah dulu. Nanti kalau ada air basuhlah. 10. Istinja dengan batu kemudian ikut dengan air. Batu dulu baru air. Ini adab. 11. Jangan mengambil air sembahyang tempat membasuh berak dan kencing. 12. Dua peha. Ini kangkangkan dua peha sebenarnya. Tapi dia buat gaga ni. Kangkangkan dua peha waktu kencing. 13. Apabila keluar dan berubah daripada tempat qada hajat. Adab yang seterusnya 13. Bila keluar, ni sambungan dia ni. Hadas ini dia punya
hadis dia. An Abdullah bin Mughaffal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyabula rajulu fi mustahammah wa qala inna ammatal waswasi minhu. Okey, gharib ni maknanya hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Daripada Abdullah bin Mughaffal. Mughaffal ni nama orang, tapi jangan namakan dengan seseorang tu dengan nama Mughaffal. Mughaffal ni maknanya orang yang pelupa, yang lemau, yang lembik. Bahawasanya Nabi SAW menegah ia bahawa kencing laki-laki dalam tempat mandinya. Ini laki-laki, ar-rajulun. Dan katanya bahawasanya kebanyakan was-was daripadanya. Ini perkataan gharib yang tak ramai yang meriwayatkan, hanya seorang. Yang ke-13 tadi tu, iaitu ini hadisnya lain, hadis ke atas, tapi ini adab-adab dia. Yang ke-13, hendaklah mengucap Allahumma ini terbalik Allahumma ghufranaka. Kita baca biasa ghufranaka Allahumma. Yang ke-14, memercik kain yang bertentang dengan zakar itu dengan air. Memercik kain yang bertantang dengan zakar itu dengan air. Ini saya tak faham yang 14 ni. 15, jangan pakai cincin atau sesuatu yang ada nama Allah ke jamban. 16, jangan kencing berhadapan kepada angin dan memberi belakangnya. Jangan mendapat angin, jangan belakang angin. 17, kenapa? Sebab kadang-kadang angin itu adalah bawaan daripada jin. 17, jangan kencing berdiri. Kita dah berbahaskan kencing berdiri yang lalu. 18, jangan kencing berak di jalan raya yang ditempuhi orang dan di bawah naung kayu yang bernaung orang padanya, dan jangan dalam air tenang kerana membinasakan dengan yang demikian. Jangan buang kat tengah jalan, jangan berak dekat bawah pokok tempat orang duduk-duduk berak. Tapi kalau tempat orang buat mengumpat, bercerita, bukan-bukan orang berjudi, itu disunatkan pula berak di situ. 19, bertelaskan atas kaki kiri. Ini kalau bahasa moden bertenggong. Ini bertalkin, bertenggong di atas kaki kiri. 20, menghabiskan kencing dengan berdeham-deham dan memicit zakarnya. Ini seperti yang 20 ni selalu orang abaikan, iaitu kita seperti Colgate tu, kita dah habis dengan Colgate tu, kita hendaklah tekan daripada bawah, bawa ke depan sehingga keluar airnya. Ini adab. Walaupun adab, tapi dia menjadi wajib. Kerana ada orang itu yang Rasulullah SAW berjalan, berjumpa dengan satu kubur yang mana dia telah, orang itu disebat 100 kali kerana tidak bercebok semasa kencing. Dia bukan tidak bercebok, tapi hadis itu menyebutkan tidak bercebok. Sebenarnya dia, air kencing itu menitis kerana tidak membersihkan zakarnya dengan betul-betul. Disebat 100 kali dalam kubur. Kemudian sambung, babu maja'a fi karahiyatil bauli fil mughtasil. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis tegah kencing pada tempat mandi. Ini zaman dulu punya tempat lah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tempat mandi itu ialah seumpama satu tempat yang tertentu dalam rumah atau bilik di atas jamban batang, seperti keadaan orang-orang di tepi sungai besar. Yang ini memperbuat mereka itu akan batang kayu besar seperti rakit, kemudian dibuat bilik di atasnya. Ini jamban atas air. Kemudian di situlah kencing dan berak dan mandi, yang maka yang demikian itu ditegah pada syarak. Seperti barangnya tersebut dalam hadisnya yang akan datang pada masalah 115 ini. Ini kenapa ni sebenarnya? 115, masalah kencing tempat mandi dan hadisnya yang telah didatangkan oleh Tirmizi akan hadis kencing tempat mandi itu. Demikian bunyinya, an Abdullah bin Mughaffal, ke atas tadi tu sebenarnya. Dia diulang balik semula. Ini yang hadis gharib, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW menegah ia akan kencing pada tempat mandi, dan sabdanya bahwasanya kebanyakan was-was daripadanya. Kata Abu Isa, dan hadis daripada bab itu datang riwayat daripada seorang laki-laki daripada sahabat SAW. Dan bermula hadis Abdullah bin Ibnu Mughaffal itu ialah hadis yang gharib, tiada kami ketahui akan dia marfu', melainkan daripada hadis Ash'as bin Abdullah. Ini marfu' ni.
Maknanya gharib ni pun payah nak diamalkan. Iaitu kencing, berak, mandi di satu tempat. Ini hadis ni seorang je yang meriwayatkan dia ni. Tapi bukan mardud lagi lah. Masih marfu'. Kalau nak gunalah seorang-seorang. Yang ke 116, masalah kencing tempat mandi dan hukumnya adalah hukum kencing tempat mandi itu telah bersalah-salahan ulama padanya, kata Abu Isa, dan sanggahnya telah memakruhkan oleh satu kaum daripada ahlul ilmi akan kencing pada tempat mandi itu, dan katanya ialah umum was-was daripadanya, dan telah mengharuskan oleh setengah daripada ahlul ilmi akan kencing tempat mandi itu, setengah daripada mereka itu. Ini ialah ini hukum mandi kencing berak kat satu tempat lah. Ini hadisnya, sambungan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin. Ini bab siwak ni daripada Abu Hurairah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau bukan kerana bahawa masyakkah ni iaitu beban atas umatku, nescaya aku ini suruh ni la amartuhum, nescaya aku suruh, ini tak ada, suruh akan mereka itu dengan bersugi ketika tiap-tiap kali semayang. Ini asah ni, hadis ni sahih lah, sesahih-sahihnya. Ibnu Sirin dan telah dikatakan daripada kepadanya mim nun ta alif hanya. Ini apa benda ni? Ibnu Sirin dan telah dikatakan orang kepadanya, tak tahu bacaan. Ya Tuan Muhammad bin Sirin, bahawasanya dekat orang yang ini beberapa ulama bahawasanya kebanyakan was-was syaitan itu daripada kencing tempat mandi. Ini cerita pasal kencing tempat mandi ni. Maka bagaimana engkau kata tiada mengapa kencing di situ? Maka jawabnya, adakah Tuhan kita ada sekutu baginya? Bermula Tuhan itu tiada sekutu, yang ini tiada siapa boleh menyamai dan melawani apa perbuatannya dan apa kehendaknya. Kalau seorang itu hendak ditaufik dan bersungguh-sungguh berhadap kepadanya, tiada terengapa oleh syaitan, tiada benda ni berhadapan kepadanya, tiada itu susah nak baca, oleh syaitan, kerana firman-Nya, inna ibadi laisa laka alaihim sultanin illa manittaba'aka minal ghawin. Bahawasanya ini surah Quran ni, hamba-Ku, lihat Quran ayat apa ni, wa ibadur rahman dalam surah Al-Furqan sehingga akhir surah. Itu tiada kekuasaan dan kekerasan bagi engkau, hai syaitan, ke atas mereka itu, melainkan mereka yang menurut akan dikau daripada orang-orang yang sesat. Ini apa ceritanya ni? Kita baca dululah. Ini pasal sebenarnya disoal tentang kenapa dia berpendapat boleh kencing mandi berak di satu tempat. Dan kata Ibnu Mubarak, sesanggahnya diluaskan hukum kencing tempat mandi itu, iaitu apabila ada jalan air berlari kepada tempat asing, yang ini kau ke parit, Allah perkataannya, atau ke sungai, atau ke lubang, atau ke lainnya, maka tiadalah mengapa kencing tempat mandi itu. Dan jika tidak ada jalan yang berlari, maka tertegah jua. Ini kita tak faham ayat ni, tak berkait pula hadisnya dan ayat Qurannya. Kemudian jawapannya lain pula. Ini iaitu kalau ada lubang, ada sungai, ada apa semua, benda tu najis tu bergerak, tak ada masalah sebenarnya. Dan telah berkata Imam Kistilani dalam bab qauluhu izab, ya, ni siapa benda ni, tak boleh baca lah, bawah pokok. Dan ada tersebut hadis ini dalam Sunan Nisa'i dan Tirmizi dan Ibnu Majah, marfu' ditegahkan bahawa kencing seorang laki-laki dalam tempat mandinya, dan sabdanya bahawasanya kebanyakan was-was daripadanya. Ini senang kita nak baca ni, kefahaman kita. Ibnu Mubarak kata tak ada benda kalau ada lubang, ada sungai apa. Tapi ada beberapa mazhab, iaitu ulama mengatakan, sahabat Nabi, tabi'in, mengatakan tak boleh, pasal dia mendatangkan was-was. Ini sebabnya dia tak terangkan secara detail. Was-was tu daripada syaitan sebenarnya, nak ceritakan apa yang sebabnya was-was tu. Mungkin sebab dia tempat mandinya tu tak ada lubang, tak ada apa semua, jadi bercampur air kencing dengan air mutlak, itu jadi masalah. Jadi hadis di atas di bawah ni dituliskan cerita pasal mengenai siwak. Ni sudah lain hadis. Hadis ini dengan ini lain.
Okey, hadis di atas adalah ceritanya di bawah. Sudah tajuk yang lain sebenarnya. Babu majaa fi siwak, bab yang telah datang ia pada menyatakan bersugi. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula makna bersugi itu pada istilah ialah memakai sepotong apa benda ni, iaitu ialah memakai sepotong umpama kayu arak pada gigi, kerana menghilangkan kuning-kuning gigi, tahinya dan lain daripadanya. Bukanlah maknanya mengambil berus taruh fodder di atas. Benda ni taruh powder di atasnya. Kemudian disentalkan kepada gigi barang mana waktu. Maka yang demikian itu bukannya masuk dalam makna ini, bahkan terbilang ia daripada perbuatan yang berasal daripada Nasrani. Nasrani ni orang Kristian ni. Ini menceritakan pasal siwak ni, iaitu menggunakan kayu arak saja ni. Kalau dia bagi makna ni, bukan menggunakan berus yang diletakkan ubat gigi di atas ni. Ini terjemahan yang kasar, yang keras. Masalah 118, bersugi dan hadisnya. Sanggahnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadis bersugi itu dalam sahihnya dengan di dua riwayat. Pertamanya an Abi Hurairah, seperti di atas lah. Kalau lah tak susah, maka Nabi akan nak paksa sebenarnya kalau boleh umatku menggosok gigi. Itu ceritanya menggosok gigi menggunakan siwak tu di pipe itu saja, bukannya bawa ke hulu kilir ketika tengah lepas habis mayang gosok di situ. Ketika dengar ceramah gosok, keluarkan daripada baju, gosok. Itu tak kena. Sebab hadis itu menyebut kalau lah tak susah, aku akan suruh sebelum solat, bukan selepas mayang tu apa, tak menentu. Jadi kesalahfahaman hadis itu menyebabkan perbuatan kita tak betul. Adab dalam menggosok gigi tak betul. Kat pipe aja kita gosok. Ini dekat pipe penggosok, dekat dalam surau penggosok, tengah naik motor penggosok, tengah bawa kereta penggosok. Tak kena. Hadis yang ke-20, an Zaid bin Khalid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laula anna asyuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Ini diulang balik hadis ni. Terjemahan ni pun diulang balik semula sampai sini lah. Nescaya aku akan sebagai suruh yang wajib ke atasnya mereka itu bersugi pada setiap-tiap sembahyang. Tetapi oleh kerana kasihanku dengan umatku, maka tiadalah aku berhati akan mereka itu. Kata Abu Isa, bermula hadis ini lebih asah daripada hadis riwayat Zaid bin Khalid. Maknanya hadis ini kalau boleh Nabi nak wajibkan saja gosok gigi ni. Tak senonoh lah tak gosok gigi. Wajah yang kedua, ini hadis juga ni. Ini iaitu hadis itu cara yang kedua. An Zaid bin Khalid, ini kan dia kata ada dua riwayat ni yang lebih asah. Sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laula anna asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati la akhartu salatal isya'i ila thulusil lail. Ini diriwayatkan daripada Ibnu Zaid bin Khalid, katanya telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jikalau bukan kerana masyakkah atas umatku, nescaya aku suruh akan mereka itu dengan bersugi pada waktu tiap-tiap semayang, dan nescaya aku takhir semayang isyak sehingga sepertiga malam. Kata Abu Isa, bermula hadis Zaid Ibnu Khalid ini adalah hadis hasan lagi sahih. Sepertiga malam, malam tu dibagi pada 3, 1/3 malam tu iaitu kalau dibagikan jam 8 sampai pukul 11 sampai pukul 3 sampai pukul 6, gitu lebih kurang lah. Sepertiga tu yang mula-mula tu lah. Dan ada datang riwayat hadis pada bicara bab ini daripada Abi Bakri As-Siddiq dan baginda Ali dan Siti Aisyah dan Ibnu Abbas dan Huzaifah dan Anas dan Abdullah bin Amru dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan Ummu Habibah dan Abi Umamah dan Abi Ayyub dan Tamam bin Abbas dan Abdullah bin Hanzalah dan Ummu Salamah dan Wasilah dan Abi Musa. Ini diriwayatkan hadis ini iaitu tentang gosok gigi dan juga melakukan solat sepertiga malam.
119. Masalah bersugi dan hukumnya. Ya saudaraku, dengan hadis dalam masalah 118 di atas tu menunjukkan atas bahawasanya bersugi itu tiada wajib. Telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab jikalau adalah ia wajib, nescaya menyuruh ia akan umatnya masyakkah atau tiada masyakkah. Intaha, ni alif ha, intaha. Dan menunjuklah atas bahawasanya sunat jua adanya jikalau pada sembahyang fardu sekalipun, dengan ijma' orang yang membilangkan dengannya daripada ijma'nya. Dan sanggahnya telah dihikayatkan oleh Syekh Abu Hamid Al-Asfarani, imam ashab kita yang bangsa Iraq, daripada Daud Az-Zahiri, bahawasanya mewajib ia akan bersugi bagi semayang, dan menghikayatkan dia oleh Mawardi daripada Daud, dan katanya ialah di sisinya wajib jikalau meninggal seorang akan dia nescaya batal semayang. Dan hikayat daripada Ishaq bin Rahayu. Ini berbelit-belit, kalau baca boleh jadi gila seorang-seorang. Ada pendapat yang menyatakan ini selepas intaha ni, sebelah habis ni, iaitu daripada Imam Az-Zahiri. Az-Zahiri ni iaitu yang membaca hadis secara zahir. Daud Az-Zahiri dan imam ashab lain ni, bangsa Iraq, mengatakan kalau tak gosok gigi tak sah. Ini kita tak mengambil hukum daripada Imam Zahir. Yang ke-46 ini yang terakhir untuk hari ini, bab siwak lagi. Tadi kita tengok siwak itu ditakrifkan sebagai menggunakan kayu arak. Okey. Ya. Bahawasanya katanya ialah wajib, maka jika meninggalkan dia oleh seorang dengan sengaja, nescayalah batal sembahyangnya. Ini bukan meninggal dunia, dia tak buat. Jika tak buat gosok gigi ni batal. Ini Imam Zahir. Kita tak berpegang pada pendapat tu. 120. Masalah bersugi dan waktunya. Bermula bersugi itu disunatkan dia pada sekalian waktu. Tetapinya yang lebih-lebih sunatnya ialah dalam 5 waktu. Yang pertamanya waktu hendak semayang sama ada ya orang yang bersuci dengan air atau dengan tanah, atau semayang dengan ketiadaan bersuci dengan sebab tiada daripada air dan debu. Susah sangat ayatnya. Iaitu semayang ni lah. Yang kedua, waktu mengambil air semayang, gosok gigi. Yang ketiga, waktu membaca Al-Quran, sebelum lah kan. Yang keempat, waktu jaga daripada tidur. Yang kelima, waktu berubah bau mulut. Maka berubahnya itu jadilah ia dengan sebab beberapa perkara. Setengahnya kerana meninggalkan makanan dan minum, dan setengahnya daripada memakan yang ialah baginya berbau busuk, dan setengah daripadanya kerana diam yang lama, tak bercakap ni pun jadi busuk juga mulut, dan setengah daripadanya kerana membanyakkan kalam, banyak cakap pun jadi busuk juga mulut. Ini saja dikata sunat ni. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum semayang, sebelum baca Quran, seketika sebelum ambil wuduk, kemudian bangun tidur, kemudian berubah bau mulut. Itu tak ada pun dia kata dalam yang orang Melayu buat kan, selepas semayang gosok gigi, tengah berwirid pun gosok gigi, tak kena tempat. Yang ke-121, masalah bersugi bagi orang yang puasa. Adalah orang yang puasa itu tiadalah boleh ia bersugi sepanjang hari. Bahkan masa ia bersugi iaitu sebelum gelincir matahari, iaitu sebelum masuk waktu zuhur, dan kemudian daripada ghurubnya, lenyapnya. Ini apabila telah gelincir matahari daripada rambangnya, maka makruhlah ia bersugi sampai membawa maghrib, supaya jangan hilang bau harum puasa yang disukai. Ini pendapat Imam Syafi'i sebenarnya. Mazhab lain kita tengok sini, kalau dia tulis tidak. Setahu saya mazhab lain tidak menghukumkan makruh. Yang ke-122, bersugi dengan barang yang diperbuat sugi. Pada hukum syarak mensunatkan bersugi itu dengan kayu daripada arak, dan dengan suatu yang diperbuat sugi daripada barang yang menghilangkan perubahan yang berhasil dengan kayu sugi, seperti perca kain yang kesat dan asnan, ni kain. Dan ada pun menyental dengan jari, sekiranya licin tiada hasil, pakai jari tak boleh. Tak jadi nama sugi. Dan jika ada ia kesat, maka padanya 3 wajah bagi ashab kita. Bermula yang masyhurnya tiada memadakan, dan yang keduanya tiada memadai, dan yang ketiganya memadai jika tiada didapati lain daripadanya, dan tiada memadai jika didapati lain daripadanya. Dan disunatkan bahawa bersugi dengan kayu sugi yang pertengahan panjangnya. Jangan ia bersangatan kering yang melukakan, dan jangan basah tiada menghilangkan kotor gigi. Ni ceritanya nak gosok gigi ni pakai apa ni?
Pakai kayu arak lah sebenarnya. Tapi kalau ada kain, kain boleh. Dia kata memadai lah ada kain ni. Ayat ni kan boleh blade. Kalau pakai jari je, jari tak dapat. Tidak memadai pula tu. Jari kenapa? Jari ni licin. Gitu cerita sebenarnya. Kalau tak ada, gunalah asnan. Itu kain juga. Okey, sambung. Yang ke-123. Bersugi dan kelakuannya bermula kelakuan bersugi itu disunatkan sental melintang gigi dan jangan membujur. Membujur dengan melintang. Melintang macam mana? Membujur macam mana? Kerana yang demikian itu melukakan gusi dan menerbitkan darah daripadanya. Tetapi jika disental juga dengan membujur, terhasillah jua nama bersugi serta makruh. Boleh juga gosok gigi nak ke atas ke bawah ke tepi ke tengah. Cuma nanti luka lah. Dan disunatkan pula bahawa ia melalui sugi itu dipotong gigi dan susah nak baca. Saya tak dapat baca. Gigi dan gerahamnya dan langit-langitnya akan sebagai lalu yang lembut. Dan disunatkan mula sental sugi itu membawa dari sebelah kanan, dan jikalau tiada bersugi dan hendak memakai sugi orang yang lain, tiada menghadap dengan izinnya. Dan disunatkan budak-budak itu berbiasakan bersugi supaya beribadat dan jadi resamnya. Ini cerita nak gosok gigi ni macam mana, nak ke depan ke belakang ke tepi ke tengah. Jawapannya melintang. Macam mana melintang? Jangan yang menyebabkan kelukaan. Itu saja yang paling penting. Kemudian dia menyuruh, kalau boleh suruhlah budak-budak gosok gigi, belajar-belajar lah gosok gigi. 124 yang terakhir untuk hari ini. Berijtihad haruskah bagi Nabi atau tiada? Kata Imam Nawawi, dengan hadis dalam Masalah 118 itu menunjukkan dalil atas Nabi SAW berijtihad pada barang yang tiada datang nas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah mazhab kebanyakan fuqaha dan ashab usul. Ini bab ijtihad ni, iaitu macam mana nak ijtihad. Nabi berijtihad pada yang tiada dalam nas Al-Quran. Jadi untuk hari ini setakat itu saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu yang tak dapat baca itu adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.